Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Farzal Fardi selaku Kapten Takaful anda. Pada hari ini saya ingin bawakan satu perkongsian yang bagi saya cukup menarik, di mana salah seorang klien saya bertanya kepada saya macam mana prosedur nak tukar hospital kerajaan kepada hospital swasta. Pertanyaan ini diajukan apabila beliau terlupa bahawa beliau memiliki medical card. Jadi secara umumnya untuk saya sendiri, pertanyaan tersebut adalah satu soalan yang baik, di mana pada hari ini kita akan kupaskan jawapan kepada persoalan tadi, macam mana nak tukar hospital kerajaan kepada hospital swasta, macam mana kita nak transfer daripada kita duduk di hospital kerajaan kepada hospital swasta. Ini berikutan mungkin beliau terlupa bahawa beliau ada medical card. Mungkin ketika sakit dia tak ingat yang beliau memiliki medical card, so beliau terus rujuk ke mana-mana hospital yang berhampiran dengan beliau. Manakala satu lagi senario adalah disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Of course ya tuan-tuan, bila kita kemalangan jalan raya, kita tak sedar, kita mungkin pengsan. Jadi orang yang sekeliling kita yang berada di tempat kejadian itulah yang menghubungi pihak ambulan ataupun pihak hospital, dan ambulan pun sampai, mereka membawa tuan-tuan dan puan-puan yang sedang pengsan ketika berlaku kemalangan ke hospital kerajaan untuk mendapatkan rawatan susulan pada kadar segera. Jadi macam mana prosedur untuk tukar daripada hospital kerajaan kepada private hospital? Jom kita saksikan. Betul ke Cik Farizal, ada orang yang terlupa dia ada medical card sampai dah masuk hospital kerajaan baru teringat ada medical card? So pada masa itu apa yang Cik Farizal beri panduan kepada mereka bila mereka kata mereka nak pindah kepada hospital private ataupun hospital swasta? So saya jawab soalan yang klien saya tanyakan melalui WhatsApp tadi. Sebenarnya memang ada kes-kes klien saya di mana mereka mengalami situasi yang cemas. Terutama kes pertama, saya panggil sebagai Saudara Ali, cukup sekadar nama singkatan sahaja, Saudara Ali. Beliau mengalami kecederaan pada tangan yang beliau akibat sukan, kemudian tangan beliau patah. Ketika sedang mengerang kesakitan, rakan-rakan beliau yang berada di sekitar ataupun di sekeliling beliau membawa beliau ke hospital kerajaan di salah sebuah daerah. Saya tak nak sebutkan hospital mana. Jadi dalam situasi ini, apabila saya mengetahui bahawa Saudara Ali ini mempunyai medical card, so saya hubungi beliau dan bertanya sama ada beliau mahu stay di hospital tersebut, hospital kerajaan tersebut, ataupun beliau mahu saya bantu uruskan pindah ke mana-mana private hospital yang beliau suka. So nampak di sini bukti bahawa topik perbualan ataupun topik perbincangan kita pada hari ini adalah susulan daripada kes-kes yang benar-benar berlaku, bukan topik yang saya reka-reka. Kemudian kita merujuk kepada contoh yang terbaru apabila Saudara Azwan, beliau ketika saya hubungi bertanya dengan beliau di mana beliau mendapatkan rawatan, beliau memberitahu bahawa beliau kini berada di salah sebuah hospital kerajaan di bandar. Dan apabila saya bertanya dengan beliau macam mana beliau boleh tergerak hati nak ke hospital kerajaan tersebut sedangkan beliau ada medical card, so beliau menjelaskan bahawa sebenarnya benda ni berlaku spontan dan sepintas lalu apabila beliau mengalami masalah appendix dan terlalu sakit. Beliau merasa sangat sakit, jadi benda-benda asas seperti yang beliau memiliki medical card dan sebagainya, beliau terlupa beliau ada medical card. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya dengan saya, adakah topik perbualan ni topik yang betul ataupun topik yang saja saya utarakan, sebenarnya benda ni memang benar-benar berlaku. Kerana itulah saya buat satu video ini untuk tuan-tuan tonton dan tuan-tuan ketahui sekiranya berlaku pada diri tuan-tuan dan puan-puan pada masa akan datang. Jadi ianya bukanlah sesuatu yang pelik sekiranya tuan-tuan tergerak hati pergi ke hospital kerajaan.
dah duduk di hospital kerajaan, baru tuan-tuan dan puan-puan teringat bahawa saya ada medical card. Kenapa saya tak pergi ke private hospital? Di sana saya dapat perkhidmatan yang lebih pantas, yang lebih cepat. Jadi apa yang saya nak buat? Saya dah duduk di hospital kerajaan. Boleh ke saya pindah? Boleh ke saya transfer ke ward hospital swasta? Itu yang tuan-tuan akan cari ejen tuan-tuan. So, dekat sini saya kupaskan topik pada hari ini supaya serba sedikit tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati mendapat informasi dan input yang berguna untuk saat kecemasan pada masa akan datang sekiranya berlaku pada diri sendiri. Saya kongsikan prosedur-prosedur yang tuan-tuan perlu tahu sebelum tuan-tuan nak pindah daripada hospital kerajaan pergi ke mana-mana hospital swasta yang tuan-tuan sukai. Langkah yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu maklumkan kepada jururawat ataupun doktor yang bertugas untuk menyatakan pertukaran rawatan daripada hospital sekarang, hospital kerajaan yang tuan-tuan sedang duduki, kepada mana-mana hospital pakar ataupun hospital swasta yang tuan-tuan mahukan. Jadi jururawat ataupun doktor akan membantu tuan-tuan untuk prosedur yang berikutnya. Ingat, langkah pertama, beritahu nurse ataupun doktor yang bertugas. Jadi itu adalah langkah pertama yang tuan-tuan perlu buat. Jangan lari pula daripada hospital. Itu langkah pertama. Manakala langkah yang kedua pula adalah tuan-tuan akan dikehendaki menghubungi hospital swasta yang tuan-tuan pilih tadi. Pada langkah pertama, tuan-tuan telah nyatakan bahawa tuan-tuan mahu pindah daripada hospital kerajaan pergi ke hospital swasta. Jadi tuan-tuan perlu hubungi hospital swasta tersebut. Kerana apa? Kerana untuk memastikan di hospital swasta yang tuan-tuan dan puan-puan pilih tersebut ada mempunyai doktor yang bertauliah untuk melakukan rawatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hospital kerajaan nak pastikan bahawa hospital swasta yang tuan-tuan pilih tadi mempunyai doktor. Mereka tak akan semudah itu melepaskan tuan-tuan pindah ke hospital lain jika di hospital tersebut tak ada doktor. Tak ada gunanya tuan-tuan pindah daripada hospital kerajaan pergi ke hospital swasta jika hospital swasta tersebut tidak mempunyai doktor. Mungkin doktornya bercuti ataupun sebagainya, jadi tiada doktor yang akan merawat tuan-tuan di sana. Logik akal memang yes, itulah preventive action yang hospital kerajaan lakukan untuk memastikan bahawa apabila tuan-tuan pindah ke hospital satu lagi, hospital sana pun mempunyai pakar yang akan merawat tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya, kena pastikan bahawa di hospital tersebut mempunyai bilik yang boleh menempatkan tuan-tuan dan puan-puan. Ada hospital private, of course kena ada doktor, and then kena ada bilik. Ada doktor tak ada bilik, macam mana tuan-tuan nak menginap? Macam mana tuan-tuan nak duduk di hospital jika tak ada bilik? Jadi hospital swasta tersebut pun akan tolak tuan-tuan sekiranya mereka tidak mempunyai kekosongan wad pada masa tersebut. Jadi tuan-tuan kena hubungi mana-mana hospital. Contoh, tuan-tuan suka KVJ dan tuan-tuan mahu diberikan rawatan selanjutnya di KVJ, tuan-tuan kena call pihak KPJ, memaklumkan kepada mereka situasi tuan-tuan, beritahu dia ada doktor atau tidak, siapa nama doktor, and then ada bilik kosong ataupun tidak untuk diri tuan-tuan sebelum isi pada borang yang akan diberikan oleh doktor di hospital kerajaan nanti. Kita tengok langkah yang ketiga. Langkah ketiga, setelah pengesahan dibuat, tuan-tuan dikehendaki mengisi borang pemindahan pesakit daripada hospital kerajaan kepada hospital swasta yang telah pun tuan-tuan pilih sebentar tadi. Proses ni tak ambil masa yang lama tuan-tuan. So, tuan-tuan kena maklumkan bertulis di dalam borang tersebut ke mana hala tuju tuan-tuan selepas keluar daripada hospital kerajaan. Mungkin kalau ke KPJ, tuan-tuan kena nyatakanlah KPJ cawangan mana, alamatnya di mana, dan mungkin kena tuliskan siapa doktor yang bakal merawat tuan-tuan di sana. Tapi yang terpenting, pihak hospital kerajaan mahukan butiran ke mana tuan-tuan mahu pergi.
jika keluar discharge daripada hospital kerajaan ni, ke mana hala tuju tuan-tuan? Itu yang hospital kerajaan mahu ketahui. Jadi dalam langkah yang keempat pula di sini, tuan-tuan dikehendaki tiba di hospital swasta yang telah tuan-tuan tulis di dalam borang tadi dalam sela masa yang ditetapkan. Kena lapor diri segera. Maknanya di sini tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah kata tuan-tuan discharge, doktor pun dah isi form, dah luluskan pemindahan tuan-tuan daripada hospital kerajaan pergi kepada hospital KPJ. Jaraknya mungkin dalam 20 ataupun 30 km, dianggarkan lebih kurang 30 minit hingga 40 minit. Tuan-tuan kena lapor diri dekat hospital KPJ. Make sure lah tuan-tuan kena pergi ke hospital KPJ tersebut. Janganlah tuan-tuan pergi McDonald, pergi KFC, balik rumah ambil baju. Ini tak dibenarkan tuan-tuan, sebab tuan-tuan sedang dalam proses pemindahan daripada hospital A kepada hospital B. Sudah semestinya hospital A akan telefon hospital B untuk memastikan yang sama ada tuan-tuan telah pun melaporkan diri ataupun tuan-tuan dan perempuan larikan diri daripada mendapatkan rawatan. Jadi ini adalah prosedur yang tuan-tuan perlu patuhi. Sebab objektif utama, tuan-tuan mahu pindah daripada hospital A kepada hospital B. Dalam masa yang ditetapkan, tuan-tuan kena lapor diri kepada hospital B. Seperti yang telah dinyatakan di dalam borang kebenaran yang telah pun diisi tadi. Jadi pada hari ini, saya berharap tuan-tuan serba sedikit dapat informasi berguna. Dapat informasi berguna, panduan untuk tuan-tuan sekiranya terjadi kepada kalangan tuan-tuan ataupun ahli keluarga, sahabat handai yang rapat dengan tuan-tuan. Sekiranya benda ni berlaku, tuan-tuan boleh memberikan sedikit nasihat, pandangan macam mana mereka perlu buat. So, sekiranya tuan-tuan ada apa-apa pertanyaan, jangan segan silu, tuliskan di ruangan komen di bawah video ini. InsyaAllah saya akan balas. Jika ada pertanyaan mahukan lebih penjelasan, saya akan hubungi tuan-tuan. Semoga info daripada video ini berguna untuk panduan tuan-tuan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.